Faham juga no, tak lipat tak apalah tadi. Allah Akbar. Okay, kita mula dengan source of alkane. Bagaimana alkane ni ditemui daripada natural gas. Itu adanya alkane lah, iaitu dalam 3 karbon 1, karbon 2 dan karbon 3. Semua tu dalam bentuk gas, dalam natural gas, gas asli. Bahasa Malaysia dia gas asli mengandungi alkane, methane, ethane, propane. Okay. Karbon 1, methane, CH4, alkane CH4 sebanyak 70%, ethane, CH3, CH3, propane, CH3, CH2, CH3. Pokoknya dalam bentuk gas, gas asli, natural gas. Bila rantai karbon dia pendek-pendek tu jadi gas lah. Dalam natural gas tu ada all this alkane. Dalam crude oil, minyak minyak mentah ni, dalam cari gali minyak petroleum tu lah, it's a mixture of liquid, alkane and other hydrocarbon. Jadi kita distillkan dia, kita boilkan dia ikut boiling temperature dia. Jadi dia akan, kita boleh ambil lah fraction-fraction dia. Proses ni kita panggil refining. Refining oil tu, kita refine kan dia, kita dapatkan based on dia punya boiling point tu, kita boleh asing-asingkan lah untuk dapatkan certain carbon alkane, fraction-fraction mana yang kita nak. Jadi kita boleh buat refining. Kita, apa dia panggil? Tak bahasa Malaysia saya ingat, kita refine. Jadi di sini gasoline, gas yang kita letak dalam petrol lah, gasoline tu petrol, C5 hingga C12. Okay. Kita isi kereta kita tu dengan gasoline atau petrol tu adalah petrol C5 hingga C12. American dia panggil gasoline kan. Jadi itu adalah fraction yang selalu yang kita jumpa lah, kita guna lah. Okay, physical states of alkane pula. Jadi kamu kena tahu dia punya keadaan fizik. Macam C1 hingga C4, dia phase dia apa? Karbon 1 hingga karbon 4, dia adalah gas. 5 sampai 17, liquid. 18 ke atas, dia solid, wax. Dia dah karbon kalau panjang sangat, dia dah state dia tu dah jadi molekul-molekul dia tak bebas bergerak, dia jadi pepejal lah, pepejal lah. Jadi gas, liquid dengan solid. Kalau rantai karbon dia pendek-pendek up to C4, itu adalah gas. Dalam masakan, kita ada tong gas tu up to C4. Lepas tu yang liquid ni kita guna untuk isi dalam kereta petrol tu. Liquid. Okay. Kemudian kita lihat dia punya physical state yang pertama lagi, iaitu boiling point dengan melting point. Tentang boiling point tadi, physical state tau. Ini adalah physical properties, iaitu boiling point pula. Tadi saya cakap physical state dia keadaan fizik. Pasar dia apa dia sebenarnya jadi room temperature dia, keadaan fizik dia apa. Sekarang ini adalah dia punya takat didih dia, boiling point, melting point. Okay. Kita akan lihat kalau ikut syllabus tu dia suruh bezakan antara dua alkane
boiling point dia, kita nak kena reasonkan kenapa boiling point yang satu higher than the other. Okay, jadi ini saya buat yang bilangan karbon dia berbeza. Okay, baca dulu kat sini. Boiling point of straight chain alkane increase steadily with relative molecular mass. Okay, jadi kalau kata bilangan karbon dia bertambah, boiling point akan meningkat. Lagi banyak karbon, boiling point lagi tinggi maksudnya. Increase steadily with relative molecular mass. Mass meningkat tu maksudnya bilangan karbon bertambah lah. Boiling point meningkat apabila bilangan karbon bertambah. Bila molecular mass dia bertambah. Increase steadily. Okay, ataupun saya buat ringkas kat sini. Boiling point increase as number of carbon increase. Molecular mass increase tu maksudnya number of carbon. Molecular mass. Molecular mass dia lah. Number of carbon atau molecular mass. Okay, jadi sebab apa? Kenapa boiling point meningkat bila bilangan karbon meningkat atau molecular mass meningkat? Boiling point is proportional to the strength of the van der Waals forces of attraction between molecule. The strength of van der Waals forces is proportional to molecular size. Jadi kalau kamu nak cerita kenapa boiling point satu alkane tu meningkat berbanding yang lagi satu, kamu cerita tentang kekuatan van der Waals forces. Kamu dah belajar dah van der Waals forces ni masa first sem hari tu. Sebab ini kan non-polar, alkane ni non-polar compound, non-polar organic compound, dia ada carbon and hydrogen saja. Jadi dia ada van der Waals lah for non-polar. Kalau nak lebih spesifiknya kita kata London forces, London dispersion forces kan. Kalau kamu nak buat general, you boleh kata van der Waals. Kalau you nak spesifikkan, you boleh kata London dispersion forces. Untuk non-polar kan. Non-polar, London dispersion forces, ingat tak? Van der Waals terbagi pada dua, dipole forces dengan London forces. Jadi alkane ni bercakap tentang London lah sebenarnya kalau nak spesifik. Tapi kalau nak kata van der Waals pun okey. Dan van der Waals forces dia bergantung kepada molecular size kan, surface area. Molecular size, surface area, lagi surface area kan. Molecular size atau surface area. Kalau molecular size dia besar atau surface area dia besar, van der Waals forcesnya lagi kuat. Okay. Jadi bila bilangan karbon tu bertambah, size dia besar lah. Surface area dia besar, van der Waals forces stronger. So boiling point akan increase. Boleh kan? As the number of carbon, ini yang penting as the number of carbon increase, molecular weight dia mass increase atau molecular size dia pun akan increase lah. Jadi surface area akan increase. So van der Waals forces become stronger. More energy needed to overcome the intermolecular forces which are stronger. So boiling point akan increase. Okay. Jadi di sini ditunjukkan trend bila bilangan pertambahan karbon tu. Okay, ini you all catatkan. Ini sebenarnya boiling point dengan melting point. Boiling point higher temperature lah. So boiling point yang biru. Ini boiling point. Yang ini, yang purple ni, dia ada reason lah kenapa dia turun naik sikit-sikit kan. Tapi secara generally kita kata dia meningkat lah. Bilangan karbon meningkat, melting point meningkat. Melting point pun meningkat. Bilangan karbon meningkat, okay. Jadi reason dia yang inilah. Nak explain ni. Rasakan ni. Explanation dia lah kenapa. Ini kalau kita buat general lah, nanti kalau dia tanya tu mungkin dia ada berdasarkan alkane tertentu lah. Jadi kamu kena based on alkane tu lah
Mesti ada point-point yang macam tadi lah. Mau buat soal lah sebab kita dah buat spesifik kan. Ini sekejap tadi yang ni kan. Ini. Beri contoh kat sini. Oh, ini yang tadi adalah bila carbon dia berbeza carbon. Lagi banyak carbon, melting point, boiling point dia akan lebih meningkat. Sebab size dia besar. Van der Waals forces dia stronger. Okay, sekarang kita bercakap tentang kalau carbon dia sama, iaitu isomers. Yang kamu dah belajar isomers. Sekarang kita cerita tentang isomers. Jadi semua yang saya tunjukkan di bawah ni adalah mempunyai bilangan karbon yang sama. Mereka ni isomers. Ini adalah isomers. Semua ni isomers Semua ni bilangan karbon dia okey 5, C5, H berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 kali 2, 10, 10 campur 2 kan? 12. Jadi berdasarkan C5H12, kita boleh lukis macam-macam. Kita boleh ada pentane, 5 karbon lurus. Kita boleh ada 2 metal butane. Dia ada cabang 1 metal. Atau kita boleh ada 2 dimetal propane. Dia cabang lagi. Pendek sikit dia punya badan dia tu Jadi untuk isomers, kita sekarang ni hanya bercakap tentang isomers bilangan karbon yang sama dah. Karbon hidrogen sama. Kita bercakap tentang isomers. Jangan keliru ni cakap tentang isomers. Jadi kalau kita nak bandingkan antara isomers di mana mereka ni mempunyai karbon yang sama, hidrogen yang sama. Jadi boiling point mana lagi tinggi? Kita berarti linear is higher boiling point. Kalau kamu tengok linear, ini linear lah. Ini dia linear. Linear straight chain alkane have boiling point higher than branch. Kalau linear higher than branch isomers. This branch. Yang ini 2 metal butane ni kalau branch isomers pada pentane lah. Dia ada 1 metal branch. 2 dimetal propane lagi banyak branch. Ada 2 metal branch. Jadi lagi banyak branch, lagilah boiling point dia lower. Sebab dia punya parent tu dah jadi pendek dia dah potong pergi jadi branch So branching ni dia dah menyebabkan surface area dia jadi kecil. Ataupun kita kata branch chain alkane are more compact. Dia dah jadi macam padat, dia jadi bulat, nak jadi bulat. Nearly spherical dia kata kat sini. So ini dia ada branch. Jadi more branch. Lagi banyak branch. More branch. Dia jadi nearly spherical. Branch jadi dia macam nak bulat sikit. Nearly spherical. Jadi lagi surface area dia lagi rendah lah kalau dia dah jadi nak bulat. Dia tu kan dia dah masuk ke dalam tu. Jadi yang ni surface area higher. Ini surface area dia. Patut saya ringkas kat sini Linear surface area dia. Tidak boleh dah. Surface area dia larger. Kalau kata yang lagi banyak branch tu, surface area dia ada belakang tu ada cara nak jawab. Surface area dia lagi smaller lah. Smallest surface area. Jadi van der Waals dia yang 2 dimetal propane ni weakest lah.
Van der Waals untuk pentane yang linear, strongest. Van der Waals forces untuk 2,2-dimethylpropane, weakest. Macam tu buat table. Jadi kalau kata Van der Waals forces weaker, boiling point lower. Macam tu tapi tengok kat sini ada nampak kan. Boleh baca kat sini lah. Kita buat comparison lah. The larger the molecular size, the stronger the Van der Waals forces, more energy needed for kind of forces. Dia boleh masukkan more energy needed. Dia point-point yang ada kat sini kau boleh baca. More energy needed to overcome the forces. Terus boiling point akan increase. Kalau kata lagi panjang carbon, tak ada branch kan, surface area lagi larger. And the forces, terus boiling point dia higher. Ni ke? Mungkin dia bagi dengan nama, kamu kena buka structure tu. Kamu kena lukis structure tu. Kita tengok kat sini So you jangan, cuba you tutup dulu ni. Kau pergi buat kertas lain. Berdasarkan nama ni, cuba lukis structure. Ni sebenarnya kena lukis structure soalan ni. Ini structure dia. Daripada nama tu, structure dia macam mana. Kita check dia isomers ke tak. Mula-mula kena tengok bilangan karbon dia. Sama ke tidak. Okay. Kita nak bandingkan dia. Dia bagi isomer ke bukan. Jelas. Kita rasakan. Tengok. Cuba everybody lukis balik structure tu. Kita buat slow-slow tak apa. Topik ni memang soalan dia very common. Dan budak selalu salah banyak juga. Dia ambil satu kertas lain kat mana kat belakang ni ada kosong tak? Tak ada. Ayo ambil kertas. Kamu tulis nama, lukis balik daripada nama tu. Sekarang ni saya buat question yang muka surat 28 tu Page 28 tu. Yang atas question tu. Question page 28. Dia kata arrange the alkane in order of increasing boiling point. Itu tu dimethyl butane. Sekarang ni saya nak kita you pun dah belajar naming, cuba kita diberi nama ni kita boleh lukis structure tak? Faham tak lagi lukis structure dan nama dia tu. Butane 4 carbon alkane. Ada methyl pada kedudukan 2. Ada 2 methyl pada kedudukan 2. Butane 4 carbon, ada methyl pada kedudukan 2. Saya buat satu belah depan. Saya nak buat satu daripada belakang pun boleh. Kalau kata you buat satu daripada belakang, so methyl tu duduk pada karbon kedua di belakang lah, dari belakang lah Okay, so ini 2,2-dimethyl butane. Okay, saya tak penuhkan dengan hidrogen, saya nak tunjuk dia karbon saja. Kamu kalau nak menjawab di exam nanti, kamu penuhkanlah dengan hidrogen Saya tunjuk satu je. H3. H3, CH3, dia punya methyl tu. Karbon yang terikat dengan 2 methyl ni tak ada H. Yang belakang karbon yang ketiga ni CH2 dan last sekali CH3 Okay, 2,2-dimethyl butane itu A. Okay, B. 2-methyl hexane. 2-methyl hexane. Hexane 6 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dudukkan nombor 2. Ada methyl. Ada methyl. Okay. Kemudian, so ini B.
Kamu boleh buat dah? Boleh 2 metil pentane. Pentane 5 karbon. Pentane, baca dari belakang. Parent dia, cari parent dia dulu. 5 karbon, pentane. Urutan karbon nombor 2 ada metal. Metal. Okay. So, ini adalah C. Kemudian D adalah hexane. Hexane. 6 karbon. 4, 5, 6. D. Okay. Okay. First, kalau kamu dapat alkin, dia tak cakap benda ni isomer ke apa, benda dia tak terang, kamu kena cari. Berapa bilangan karbon total? Cari bilangan karbon total berapa? Kita kira, saya nak buat warna lain, apa warna yang warna biru. Okay, bilangan karbon kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini karbon dia 6. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni karbon dia 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Ni 6 hexane. 6 karbon. Jadi maksudnya yang ini ni, 3 yang ini ni. Ni mereka ni adalah isomers. Sebab bilangan karbon dia sama, bilangan hidrogen dia sama. Molekular formula dia sama. C6. Dia C6H 6 kali 12, 14 lah 6 kali 12, 13, 14. 14 tengok betul tak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C6H14. ACD itu adalah isomers. Jadi yang karbon dia lebih, boiling point dia higher lah. Tengok dulu check karbon. Siapa karbon yang paling banyak, jadi dia lagi, molecular size dia lagi besar. Boiling point dia lagi higher. Tengok karbon, check karbon. First check karbon. First step dia, cari count number of carbon. Okay, count number of carbon. Maksudnya kita nak cari isomers ke tak? Count number of carbon, isomers ke tak? Dia ni isomers ke tak? Lagi banyak carbon, boiling point higher. So maksudnya ini nombor 1 lah. Ini nombor 1. Ni highest. Highest. Tak boleh lah. Kita elok. Yang apa yang sesuai? Ni highest. Highest boiling point. Sebab dia carbon dia lebih banyak. Molecular size dia lagi besar. Okay, so yang antara isomers tu, tadi kita kata antara isomers, kalau dia branch, size dia lagi kecil. Kalau dia linear, size dia lagi besar. So maksudnya, hexane ni lah paling second highest lah. So saya kalau nak buat highest tu, ini saya buat nombor 1. Ini nombor 1 highest. Bawah sikit yang ini kan. Nombor 2 bawah sikit. Nombor 3 yang ini Yang paling lowest yang ni lah.
Jadi nombor 4. Sebab dia, yang ni dia ada branch dia 2. Ni branch dia 1. Badan dia panjang sikit, yang ni tak ada branch. Faham Faham tak? Jadi kita explain benda-benda tu lah. Kita tengok kita explanation. Explanation dia. Okay, ada perkataan kat sini. Jadi ACD tu adalah isomers. Isomers of 6 carbon. A dengan C tu. B tadi adalah alkane 7 carbon. So B highest boiling point. Dia largest molecular size. Okay. Jadi kena dapat, you kena habaq dia 7 carbon. Alkane, dia bukan isomer pada A dengan C dan ACD tadi. So dia largest molecular size. Okay, sekarang between isomers ACD tu, linear, dia nak cakap dia linear. Banding dengan branch. Tapi yang lagi banyak branch, lagi smaller surface area. Atau molecular size. So boiling point dia the smallest, the lowest. Macam tu nah. Dia point dia, saya tunjukkan point dia kat sini You ni banyak sangat perkataan dia tak faham. Saya bubuh perkataan yang penting dia kat sini. Apa yang kena ada perkataan dia. Ini nampak dengan merah. So yang ini, kita kata yang ini ni dia carbon dia highlight highlight betul. Dia 7 carbon. Jadi dia punya molecular size dia the biggest. Kita guna superlative. Lowest, biggest. Van der Waals forces stronger. Van der Waals forces strongest. Van der Waals forces WDW. VDW. Van der Waals forces the strongest. Forces. Forces the strongest. Molecular size the biggest. Forces strongest. Okay. Kemudian between isomers. Mesti ada perkataan linear. Yang ini. Linear. Larger molecular size. Then yang the other. Saya tak kata largest lah. Saya kata larger. Larger than in C and A itulah. Linear tu. Linear isomer. Larger molecular size than C dengan A. Jangan kata dia larger dengan B pula Larger than C dengan A lah. Okay, C ni kita kata dia ada one methyl branch. Kita kata dia ada one methyl branch. One methyl branch. Saya dah highlightkan kat sini. One methyl branch. So kena buang. Ini one methyl branch. Menyebabkan surface area dia become smaller compared with D tadi kan. Tapi yang ini dia lagi ada banyak methyl branch. So yang ni 2 methyl branch. Jadi kalau 2 methyl branch kita kata, boleh faham tak? Ini mesti ada keluar perkataan 2 methyl branch. Boleh tak buat
2 metal. 2 metal branch dia. Jadi lowest surface area, lowest molecular size, smallest molecular size boleh. Smallest molecular size. Weakest van der Waals forces. Macam tu. Dia kena keluar polarities. Paling, so boiling point dia the lowest. Jadi kalau kita kata dia suruh tulis secara in order of increasing boiling point kan. Boiling point meningkat. So kita akan buat A less than, kita boiling point increases as you go across. Jadi A the lowest, C ada 1 meter branch, D yang linear, then the highest boiling point will be B. A, C, D, B. Saya tunjuk tak trend kat situ. Oh, saya tak tulis ya. You tuliskan kat situ Jawapan tak ada. Saya hanya, ada. Seperti dalam perkataan kan. Tu A, C, D, B. Betul lah. Ada dah kat situ, ada nombor juga. Bawah tu A, C, D. Tanda tu tanda macam ni kan. Tanda, kalau kita buat tanda macam ni, maksudnya yang belah kiri kecil daripada yang belah kanan. Sekarang yang lebih kanan lebih tinggi ya. So, boiling point meningkat. Kita buat macam tu tanda dia. A, C, D, B. Okey, saya harap you faham lah. Ada nak tanya tak apa-apa? Selalunya pening macam tu lah. Okey, mari kita tanya. Saya test tengok. Test tengok sekarang. Saya bagi contoh yang ni. Saya buat carbon je. Padahal dia bagi dengan structure. Patut saya bagi. Saya buat dulu yang macam ni. Saya bagi simple dulu. Itu. Okay, structure A dengan B. A dengan B, mana boiling point higher? Okay, jawab tengok. Simple je. Siapa kata A? Saya. Boiling point higher saya tanya ni Ada kata B tak? Tak ada. Mau faham Jadi kita tengok, apa kita tengok? Number of carbon. Carbon. Kita kira carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengok carbon. Ni kira ni badan dia sama. Kan? Badan dia sama. Carbon 7. Tapi yang ni ada extra lagi tangan dia. Tu yang kita kena tengok carbon tu Jangan ingat yang linear, asyik duk ingat linear, boiling point dia higher. Be careful. Yang ini, bilangan carbon dia tak sama. Dia ada extra. Ni kira extra ni, extra tangan. Badan sama panjang. Tapi ada extra tangan. Jadi boiling point dia higher yang sebab dia extra carbon. Jangan duk ingat, jangan duk confuse yang isomer tu. Antara isomers, kalau carbon dia sama, barulah kita kata linear boiling point dia higher. Sekarang dia bukan isomers. Sebab tu kita tengok carbon.
Ni lagi. Dia kalau saya bagi contoh yang condense ke, you kena buka. Tu yang jadi lagi complicated lah Bila dia condense, you kena buka tengok structure dia macam mana. Nampak berapa carbon. Structure dia macam mana. Boleh tengok dekat tutorial ke, saya tengok macam mana tutorial ni. Dan kita nak pergi dengan, kita tengok tutorial, ada soalan. Ni saya nak buka. Ada. Kita tengok tutorial. Tutorial ni patutnya you all dah jawab satu. Kita dah bincang itu kan. Satu. Dua. Saya tak suruh lagi ke you all jawab tutorial kan. Nanti kena jawab Satu dah buat dah tapi tulis balik. Tulis elok balik. Nombor dua kena jawab. Nombor tiga. Okay, tiga tak ada masalah ni lah. Saya daripada nota je. Draw and name all possible isomers of butyl group. 4 carbon alkyl tu. 4 carbon alkyl, apa nama, draw dia balik dalam nota dia. Nama dia apa pun dah ada. Alkyl butyl tu, yang 4 carbon. Alkyl 4 carbon Surat berapa tu? Ni ada di muka surat. Uh, 22. Rujuk muka surat 22. Nanti kita tak cari kat mana pula ni. Ni page 22. Kita pada page 22. Butyl group. Semua tu isomers lah, 4 carbon. 4 alkyl. Alkyl 4 carbon. Iaitu butyl group. Okay, number 4, draw and name structure of 5 isomers C6H14. Compare the highest and lowest boiling point of the isomers. Ni tentang boiling point ni yang kita dah belajar ni. Lukiskan semua structure yang kamu boleh dapat alkane C6H14. Jadi mana yang higher dan mana yang lower boiling point dia. Explain. Okay, kita buat yang keempat ni, question 4. Ni ada nombor 5 ni, compare boiling point. Compare boiling point. Tapi sekejap. Saya nak masukkan juga, kalau boleh nak masukkan ini, topik ni. Mekanisme ni. Okay. Tak apa, you boleh buatlah nanti Saya rasa tadi tu bila saya tanya, saya dah buat soalan sikit. Saya macam saya nampak gambaran yang you ada faham sikit lah tentang macam mana kita nak cari mana boiling point higher lower. Jadi saya nak masuk topik baru sikit. Termasuk sikit yang ni. Supaya you all boleh buat amali pun boleh faham lagi. Dia ada mekanisme dalam amali tu. Solubility ada, you all dalam amali ada solubility kan. Jadi alkane ni dia hydrocarbon, dia non-polar. Jadi kita nak jelaskan kenapa alkane kan kami nampak you all buat tu cyclohexane. Both tu hydrocarbon yang contain only carbon and hydrogen. Both dia non-polar. Dia non-polar. Jadi dia tak boleh form hydrogen bond dengan water molecule. Sebab tu dia tak larut dalam air. Jadi ni point dia Cyclohexane, non-polar molecule. Sebab dia contain carbon and hydrogen. Contoh alkane tu cyclohexane saya buat seperti macam amali you all. Alkane is insoluble, iaitu cyclohexane insoluble in water because they are non-polar molecule.
Cannot form hydrogen bond with water molecule. Sebab tu dia tak larut dalam air. Itu point dia. Tapi dia boleh larut dalam non-polar solvent. Contohnya carbon tetrachloride ni, dia non-polar lah. Dipole moment cancel each other, so dia non-polar. Non-polar dissolve in non-polar. Alkane dia non-polar, dia dissolve dalam non-polar. Ataupun weakly polar saja, polar sikit saja. Okay, ether ni dia adalah polar slightly saja, sikit je. Tapi benzene, carbon tetrachloride, semua tu non-polar. Saya buat ni sekali non-polar dengan weakly polar. Tak apalah, kira lebih kurang non-polar lah. Yang penting kat sini Benzene tu non-polar. Dia light, dissolve light. Yang sama larutkan dengan yang sama. Sebab alkane ni non-polar, so dia akan larut dalam non-polar solvent. Tapi kalau air, dia tak boleh larut. Air tu polar. Boleh faham kan? Jadi alkane dia sebagai organic solvent. Dia sebagai pelarut sebab dia boleh larutkan banyak organic compound. Jadi dia good organic solvent lah. Contohnya pentane dengan hexane ni. Kalau kita nak buat sintesis, kita nak extract apa-apa kan daripada mungkin bahan organik, tumbuh-tumbuhan, kita boleh larutkan dengan organic solvent pentane atau hexane ni. Liquid pentane, liquid hexane ni kita boleh larutkan dia, kita boleh dissolvekan macam daun ke, nak dissolvekan dia ke apa kan, nak bagi larut supaya kita boleh extract keluar bahan organik apa yang kita nak dalam daun ke, dalam apa-apalah Jadi alkane ni sebagai good organic solvent sebab dia akan larutkan non-polar organic compound. Organic compound tu kebanyakan non-polar. Tapi dia adalah hydrophobic. Dia tak suka dengan air. Alkane. Sebab tu dia pun tak larut dalam air. Okey. Saya nak cerita sikitnya sebab kita pun tak banyak masa sangat. Saya cerita satu apa yang you all buat di amali. Yang you all buat di amali Nanti dia kait dengan apa yang saya nak ajar, tapi saya tak boleh ajar satu tu ni, perkataan banyak sangat. Jadi saya terus kepada, saya buka satu slide, cerita tentang apa yang you all buat di amali tu. Tentang reaction of alkane. Jadi kamu, bila you buat amali, kamu reaction alkane, cyclohexane. Kamu buat dua-dua lah, cyclohexane dengan cyclohexene kan. Tapi saya cerita cyclohexane je. Cyclohexane ni yang merupakan saturated hydrocarbon. Dia inert, dia suka bertindak balas. Tapi satu saja tindak balas yang dia boleh, alkane ni, iaitu dengan halogen. Kamu buat dalam amali menggunakan bromin. Bila adanya cahaya, sunlight, atau ultraviolet light, UV. Bromin ni dilarutkan dalam dichloromethane CH2Cl2. Jadi apa yang produk yang you dapat, yang jadi colourless tu adalah apabila bromin tu telah menukarkan hidrogen. Sini semua ni ada hidrogen, skeletal structure. Tapi satu hidrogen tu telah diganti oleh Br. Ini takut you salah faham Buat color bagi sama. Saya tunjukkan sini, satu hidrogen tu telah diganti dengan Br. Sebenarnya hidrogen mana-mana pun boleh ditukar ganti. Dan nak tukar banyak hidrogen pun boleh dengan Br. Tapi punya syllabus kita hanya bercakap tentang monosubstitution. Monosubstitution sahaja.
tukar ganti kan. Ini tidak balas tukar ganti kan. H diganti oleh BR. Sebab dia kan saturated, dia tak boleh masuk. Kita hanya boleh tukar je. Semua satu H tu kita tukar dengan BR. Molekul cyclohexane ni banyak lah Jadi setiap molekul cyclohexane ni kita gantikan hidrogen tu dengan BR. Satu hidrogen tu diganti dengan BR. Jadi kita buat mono substitution. Tukar satu saja hidrogen bagi setiap molekul cyclohexane tu dengan BR kita gantikan Satu hidrogen setiap molekul digantikan dengan BR. Jadi mono substitution. Oleh kerana dia melibatkan pembentukan free radical sebagai intermediate. Okey, bila bromin ni terdedah dengan cahaya akan membentuknya free radical. Jadi reaction ni kita panggil free radical substitution. Kalau nak tulis type of reaction. Free radical substitution. Jadi yang saya tulis ini adalah chemical equation. Kan kamu dah tulis dekat amali kan? Dah. Okey. Mekanisme ada tak kamu bincang? Ada tak? Mekanisme. Jom dalam you punya laporan amali kena sertakan juga mekanisme yang berlaku. Reaction of cyclohexane dalam cahaya. Sekarang saya nak cerita dia dalam topik kita lah. Dalam topik alkane ni, akhir tu tindak balas. Jadi hanya satu saja tindak balas bagi alkane, iaitu free radical substitution tau sebab dia inert. Jadi saya nak ceritakan di sini mekanisme dia. Bagaimana reaction tu berlaku. Mekanisme tu adalah reaction pathway. Step by step apa yang berlaku. Jadi dalam mekanisme tu kita nampaklah intermediate dia macam mana. Adanya what type of cleavage dalam tu, dalam mekanisme. Kalau tengok chemical equation tak nampak dia punya intermediate. Jadi saya ceritakan mekanisme dia. Jadi apa yang berlaku ialah halogen ni, bromin molekul ni, dia adalah non-polar. Dia mengalami homolytic cleavage. Ingat dah cleavage, pemutusan ikatan. Anak panah kita buat kepala dia separuh. Dia nak buat atas-atas dua-dua atau nak buat satu atas satu bawah. Boleh buat macam tu. Jadi bromin molekul bila adanya cahaya, sunlight atau kita tulis UV pun boleh, mengalami homolytic cleavage. Apabila elektron tu, two electrons split equally between both atoms. So dia jadi free radical containing unpaired electron. Free radical. Macam tu. So ini first step. Jadi step ni, tadi tak ada ruang kat situ. Kita panggil, step ni kita panggil, saya padam saya dah ruang tu saya dah ni. Tak tulis dia punya nama step kat atas ni. Kita panggil initiation step. Ini adalah mekanisme dia. Mekanisme dia mula dengan first step, initiation step. Initiate, cetus. Adanya homolytic cleavage bila bromin ni terdedah dengan cahaya matahari cahaya matahari, berlakunya homolytic cleavage menghasilkan free radical. Okay, second step. Okay, saya buka slide lain lah sempit kat sini Jadi second step, apabila dah hasilnya free radical tadi dia akan terang kamu punya alkane. Jadi ini second step, dia panggil propagation step. Bila buat mekanisme tu, step-step tu kena tulis. Propagation step. Dia propagate. Bahasa Malaysia perambatan. Propagation step. Alkane tadi,
cyclohexane, tunjukkan ikatan CH. Hidrogen mana yang tadi kan, kita akan keluarkan hidrogen. Jadi ikatan antara karbon dengan hidrogen yang nak keluar tu kita kena tunjukkan ikatan dia. Tunjukkan ikatan CH, H yang nak keluar. Bila adanya free radical daripada first step tadi, dia akan menyerang kita punya alkane. Berlakunya homolytic cleavage antara C dengan H bond, maksudnya H tu akan keluar. Elektron ikatan tu satu tempatkan pada karbon cyclohexane lah sekarang. Br free radical tu dia akan combine dengan H. H tu keluar, pergi bind dengan Br. So dia akan menghasilkan free radical alkyl cyclohexyl daripada pemutusan ikatan tadi. Satu elektron akan tinggal pada karbon tu, jadi kita buat dot situ. H yang keluar tu nanti dah combine dengan Br, dah jadi ikatan covalent antara H dengan Br, dah jadi HBr. Macam tu. Jadi bila kita dah dapat dah cyclohexyl free radical daripada first step, daripada dalam propagation step, daripada first step dalam propagation step, dia akan bertindak balas dengan bromin. Tak semua bromin telah menghasilkan free radical di first step tadi. Ada yang masih dalam keadaan molekul. Jadi Br nanti dia akan combine dengan karbon yang ada free radical. Jadi berlakulah homolytic cleavage antara Br dengan Br. Apabila Br tu datang, apabila free radical tu menyerang Br molekul. So berlakulah homolytic cleavage antara Br dengan Br. Dengan itu kita akan dapatlah produk kita, bromocyclohexane. Br tu pergi bind pada karbon yang ada free radical, terbentuklah ikatan. Dan dapat free radical Br. Jadi kamu nampak propagation step ni dia ada 2 mini step lah. Ada 2 step. Free radical dengan bukan free radical. Free radical dengan bukan free radical. Jadi kamu nampak kita punya produk terhasil. Dalam propagation dah nampak kita punya produk. Kemudian ada lagi final step, kita panggil termination step. Step yang ketiga adalah termination step. Rantai itu, tindak balas itu tak akan berhenti sekiranya masih ada free radical dalam sistem. Free radical apa yang ada dalam sistem? Kita ada Br dot, free radical Br. Kita ada cyclohexyl free radical. Jadi dengan itu, keberangkalian dia mungkin Br free radical akan combine untuk kita matikan free radical supaya tindak balas boleh berhenti bentuk Br molekul. Atau mungkin keberangkalian dia Br dot ni akan bertemu dengan cyclohexyl. Kita letakkan karbon yang free radical tu, yang ada free radical tu berdekatan, senang kita nak buat nak panah dia. Dia combine menghasilkan produk kita. Saya nak buat ikatan nak bersama belah sini pun boleh macam tu. Atau mungkin cyclohexyl yang akan bertemu dengan cyclohexyl. Cyclohexyl bertemu dengan cyclohexyl. Okay, macam tu. Kita buat satu garis. Yang mana ada dot-dot dua tu, kita buat satu garis. Macam tu. Jadi ada side product lah. Cyclohexyl dengan cyclohexyl ni sebagai side product lah. Macam mana?
Jadi dia ada altogether 6 chemical dia punya apa? Chemical equation. Satu dalam initiation step satu saja. Satu initiate dengan pembentukan free radical bila bromin adanya cahaya. Propagation ada 2 step. Bila dah free radical terbentuk, Br free radical, dia akan menyerang kamu punya alkane, dia akan tarik keluar hidrogen itu, maka you punya alkane tu dah jadi free radical. Nanti bila dah jadi free radical ni, free radical cyclohexyl lah. Cyclohexyl ni akan menyerang bromin molekul untuk dia ambil Br. Dia nak jadi haloalkane kita. Ni jadi haloalkane lah. Bila Br berada pada alkane, jadi haloalkane. Kemudian kalau kita nak matikan, kita nak balas, free radical kena bertemu. Jadi mungkin Br dot dengan Br dot yang bertemu, Br dot bertemu dengan cyclohexyl, cyclohexyl bertemu dengan cyclohexyl. Macam tu. Jadi ini apa yang kamu patut tulis dalam laporan amali lah sebagai mekanisme reaction yang berlaku apabila cyclohexane tu kita dedahkan pada cahaya. Kita nak balas bromin dalam cahaya. Macam mana? Kamu faham tak apa saya cakap ni? Tenet. Macam mana? Any comment? Boleh faham? Anything to say? Boleh cikgu. Setakat ni okey lagi lah. Tapi rasanya kena tengok balik rasanya nak lagi lebih faham. Dia amali tak buat langsung lagi kan? Amali buat dah semalam cikgu. Buat dah dia punya mekanisme? Belum. Belum tunjuk? Dia belum tunjuk jadi apa yang saya cerita ni adalah sebenarnya dalam saya punya lecture ni lah. Masa tadi sebab saya takut tak sempat, saya tunjuk itu dulu. Ini cerita dia ni lah. Cerita dia. Dia yang alkane ni dia adalah unsaturated. Sorry. Dia saturated. Alkane ni dia tak reaktif sebab dia saturated. Dia inert. Dia tak ada functional group. Dia tak boleh mengalami tindak berlaku addition. Dia tak ada electronegative atom. Jadi dia hanya ada carbon single bond carbon saja. Tapi satu saja tindak berlaku yang dia boleh. Itu pun dalam keadaan dia kena ada cahaya atau panas. Iaitu secara free radical substitution dengan halogen yang saya tunjuk tadi, bromin. Okay. Lepas tu, ni tadi saya sebutkan. Nota tadi. Insert kat tengah ni, okay. Jadi ini combustion dan cerita Ustaz. Nak cerita tentang halogenation tu. Jadi halogenation dia, kita buat halogenation sama ada dengan klorin atau bromin. Tapi kalau chemical test kita buat dengan bromin sebab bromin ada color. Dia warna dia reddish brown. Warna bromin ni warna dia bromin dalam dichloromethane. Dia adalah warna dia reddish brown. RE red, reddish brown. Warna brown nak merah gitu. Jadi reddish brown bromin. Kalau klorin warna dia pucat. Jadi dia tak boleh jadi sebagai chemical test. Kalau kita nak bezakan alkane dengan alkene misalnya dia tak guna klorin. Tapi kalau kata nak tunjukkan chemical equation, mechanism, nak buat dengan klorin, bolehlah boleh je. Jadi tidak balas halogenation, alkane, boleh kita buat klorin dengan bromin. Cuma chemical test sahaja kita pakai klorin, bromin. Faham Sebab warna bromin ni terang. Jadi apa yang berlaku, kita tunjuk mono substitution. Tunjuk mono substitution. Maksudnya satu hidrogen kita gantikan satu Br. Kita hanya mekanisme kamu mono substitution saja.
Monosubstitution. Ataupun dia buat monochlorination. Katakan. Atau monobromination. Macam contoh yang atas ni. Mono, bila perkataan tu keluar maksudnya satu je kita tukar ganti. Monobromination. Dia guna perkataan bromination. Instead of dia guna substitution. Atau kalau dengan klorin, monochlorination lah. Maksudnya kita nak suruh dia tukar ganti. Sebenarnya dia boleh semua hidrogen tukar ganti pun boleh. Tapi kita nak tunjuk yang satu saja. Jadi ada UV, ada dichloromethane, tukar ganti contoh yang saya ambil sini, monochlorination of methane. Okay. Satu hidrogen daripada satu molekul methane tu tukar ganti dengan halogen Cl. Jadi tindak lanjut kita panggil free radical substitution. Jadi mekanisme dia tadi saya dah tunjuk tadi, dia adanya kira apa-apa alkin lah tadi saya tunjuk cyclohexane. Jadi mekanisme dia sama sajalah. Kalau kita guna methane, cuma structure saja alkin ni berbeza. Kita tukar ganti hidrogen dengan halogen. Itu konsep dia. Jadi contoh saya guna methane CH4. Gitu, dia masih sama saja mekanisme dia melibatkan adanya initiation, propagation, termination step. Okay. Jadi dalam initiation berlakunya homolytic cleavage. Ini bila buat tunjuk anak panah ni maksudnya homolytic cleavage. Kenapa ulang balik kenapa homolytic cleavage dalam intro dulu? Sebab dia ni non-polar kan. Klorin ni non-polar. Electronegativity dia sama. Jadi elektron tu dapat sama rata lah. Seorang satu lah dapat So jadi free radical. Jadi free radical. Free radical adalah dia neutral species, dia tak ada charge. Tapi dia contain unpaired electron. Ada elektron yang tak dikongsi. Dia ada single electron. Okay, jadi dengan adanya UV light atau heat ni, ini ada dalam amali kamu, dia kata apa function sunlight as energy source for covalent bond in the chlorine molecule to undergo homolytic fission atau homolytic cleavage to produce free radical. Itu tujuan kenapa kita kena ada cahaya. Supaya tindak balas tu berlaku lah supaya berlakunya. Jadi dia sebagai sumber tenaga, energy source. Cahaya, panas tu sebagai sumber tenaga untuk berlakunya pembentusan ikatan secara homolytik bagi halogen molekul tu. Untuk membentuk free radical. Itu boleh diambil jawapan kat situ, kita tanya dalam amali. Jadi itu first step. Chain initiation. Atau initiation step. Tadi saya bagi initiation step sama sajalah. Chain propagation atau propagation step. Tadi klorin tadi atau bromin ke klorinan dalam tindak balas sekarang ni kita gunakan klorin lah Klorin free radical tadi yang terbentuk di first step dia akan menyingkirkan hidrogen. Dia nak combine dengan hidrogen. Jadi hidrogen kena keluar. Kita kan tukar ganti. Jadi hidrogen nak kena keluar lah. Hidrogen keluar, combinekan dengan Cl. Jadi elektron ditinggalkan pada karbon yang ada hydrogen bond dengan hidrogen tadi. Jadi alkyl free radical. Dia alkyl akan combine dengan halogen. Tak semua halogen dah jadi free radical. Okay, kita lompat Okay, sekarang dah dapat nampak produk dia. Chloromethane, kita nak cari chloromethane produk dia ni. Lepas tu termination, kita combine lah semua free radical yang ada. Free radical yang ada adalah Cl free radical dengan methyl free radical. Jadi keberangkalian dia Cl-Cl yang akan bertemu, methyl dengan Cl bertemu atau metil-metil. Untuk tamatkan nak balas tu. Kita kena combinekan semua free radical. Macam tu. Ini saya ada buat juga guna 2,2-dimethyl
dimethyl propane. Mekanisme mono substitution, one of the hydrogen tu kita gantikan dengan Br. So dia membentuk nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3 1 bromo, Br ni bromo. So you namakan dia. Ni bromo, ini metal. Okay, 1 bromo, B dululah bromo alphabetic order. Metal pada kedudukan 2. 2 ada 2 metal, dimetal propane. Okay. Jadi mekanisme dia macam mana? Sama saja. First is chain initiation. Bentukkan free radical Br, adanya cahaya. Buat homolytic cleavage. Lepas tu, yang mana hidrogen yang nak kita keluarkan tu, kita tunjukkan ikatan. Supaya kita boleh tunjuk dia punya homolytic cleavage. Tunjukkan ikatan. Jadi CH3 kat sini kan. H tu yang kita tunjuk satu. CH tu. Sebab homolytic cleavage. Dapat dot dekat carbon tu. Lepas tu dia combine dengan Br. Lepas tu nanti termination. Termination dia habis. Termination. Kat mana ada dot tu kat situ dia combine. Nak bikin mudah dia combine, kamu letak dia depan. Macam mana? So far so good. Macam mana? Habis dah sebenarnya alkene kita. Okay tak? Kamu rasa macam mana? Tak muntah lah. Saya bacakan sikit yang ni. Ini tentang combustion. Saya tinggal sikit combustion ni tadi. Okay, combustion yang you all buat combustion tu, you bakar kan? Jadi kamu bakar. Okay, yang ni ubah ni kamu buat macam ni. Bila kita buat even combustion chemical equation. Chemical equation combustion. Mana saya buat ni? Okay, ini saya menggunakan ethane. Jadi jangan bagi dalam bentuk molecular formula. Kena bagi structural formula. So CH3, CH3. Betul kan? Cara ini taklah salah sangat sebab dia 2 karbon saja. Tapi kalau kata 4 karbon problem lah. Nak kena bezakan. Dia bercakap tentang pembakaran butane ke, 2-methyl propane ke kan? Kita buat structural formula. Jangan buat molecular formula. Lukiskan structure. Bila buat combustion pun lukiskan structure. Tapi you kena nak balance you kena tahulah total bilangan karbon hidrogen dia. Ataupun you buat dia punya structure formula, dia punya chemical formula tu letak dalam kurungan kat bawah. C2H6. Betul. Sebab kita nak tahu jumlah kan. Nak balance kan. Jadi bila kita buat combustion, yang kamu buat di amali yang kamu bakar tu, kamu bagi dia punya produk CO2 and water tu, kamu sebenarnya dia adalah complete combustion lah. Bila ada oxygen in excess, dia bakar sepenuhnya, menghasilkan carbon dioxide and water. Jadi kamu buat structural formula of you punya alkene, dibakar, burn dalam oksigen, menghasilkan CO2 and water. Lepas tu kamu balancekan how many carbon, how many hydrogen. Carbon 2, so saya letak 2 di sini. Tengok dulu carbon. Lepas tu tengok hydrogen. Hydrogen ada 6, so 3 kali 2. Betul. Lepas tu oksigen 2 kali 2, 4. 4 campur 3. 7. Jadi buat 7 per 2. Atau kalau tak nak dalam bentuk fraction, kamu boleh buat kena kali 2 lah. So 2 CH3, CH3.
Ini ethane, dia adalah gas. Kalau boleh letakkan dia punya phase plus dengan 7. Sebab 2 tadi dah potong sebab dah kali 2. 7 oksigen, gas. Menghasilkan, nak panas saya buat ke bawah lah sebab tak ruang, tak cukup. Kali 2 jadi 4 CO2 gas plus dengan 6 H2O liquid. Tolong tambah dia punya phase. Gas, gas, gas and liquid for water. Ya. Question sebenarnya lebih baik bukan dalam bentuk fraction lah. Whole number dia punya stoichiometric coefficient dia. Buat nombor bulat. Okay, itu kalau excess oxygen. Kita kena menghasilkan CO2 and water. Tapi kalau kata limited, boleh aja kamu jangan buat CO2 and water lah, you buat carbon monoxide misalnya. Dia tak lengkap, makanan tak lengkap. You buat penghasilan carbon monoxide, lepas tu kamu balancekan equation. So di sini C3H3 ethane dibakar dalam oksigen yang limited menghasilkan carbon monoxide dan air. Jadi bila kita balancekan, C ada 2, so 2C, hidrogen ada 6, so 3H2O, oksigennya akan jadi 5. So 5/2 lah oksigen. Kalau kita nak buat whole number equation, kita kali 2. So 2 CH3, CH3, gas plus dengan 5 O2, gas menghasilkan 4 CO, gas, carbon monoxide pun gas plus dengan 6 H2O liquid. Macam tu Jadi sebenarnya kita dah habis, tapi kita akan lihat tutorial nantilah.